Jadi mereka telah mempertuhankan manusia ni dengan menganggap Tuhan Allah Ta'ala ni akan tunduk kepada pemberi syafaat ni. Jadi oleh kerana dia ada salah. Kalau macam kita, bila kita nak projek ni, kita akak nama kita, kau tak okey tak? Tak okey ni dia, kalau kita tak lulus, dia mahu tak undi kita. Tak. Dia muja dia undi kita lah. Apa tidak kita tak boleh naik ni. Jadi nak tak nak dia pun terpaksa memberi akur kepada kehendak orang ni. Dalam istilah dia panggil syafaat qahriyah. Nak tak nak dia terpaksa tunduk. Jadi tak okey ni dia terpaksa tunduk kepada kehendak orang bawah ni, terutamanya ia menaja undi untuk dia ni. Jadi dia naklah orang yang undi dia, dan dia perlu taja, dan bila orang tu berkepentingan tadi dia nak projek hajat minta daripada dia, terpaksa dia bagi. Jadi kafir Quraisy dia menganggap Allah SWT keadaan mereka tu seperti ni juga. Mereka mengkiaskan pentadbiran raja manusia ni, dia kata samalah dengan pentadbiran kerajaan Allah Ta'ala. Maknanya bila kita ada masalah, bila kita banyak dosa, jadi kita minta tolong kepada malaikat, kau minta tolong kepada Nabi akan beritahu pada Allah Ta'ala, sebut kesalahan kita dapat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Tak ada arah. Sebab apa? Sebab orang ni adalah orang yang Allah Ta'ala sayang. Nabi Musa Allah Ta'ala sayang, Ibrahim Nabi Allah Ta'ala sayang, Maria Allah Ta'ala sayang, malaikat Allah Ta'ala sayang. Sehingga mereka kata malaikat ni anak perempuan Tuhan. Jadi anak perempuan ni bila diminta dengan bapa, dengan ayahnya wi lah. Tak sepuluh anak yatim. Jadi mereka menganggap Allah SWT ni terpaksa tunduk kepada manusia-manusia tertentu ni, wali Nabi. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan ni dia bergantung. Mereka tidaklah anggap sebagai malaikat yang mereka sembah, Nabi yang mereka sembah, wali-wali yang mereka suruh itu sebagai Tuhan pencipta. Tapi mereka menganggap inilah orang-orang yang mana bila sebut nama mereka di hadapan Tuhan, Tuhan akan tunduk terima syafaat. Jadi Tuhan kalah. Itu konsep penyembahan berhala. Orang Quraisy mereka menyembah berhala-berhala. Itu bukan berhala itu sebagai pencipta, tapi berhala inilah dapat menyempurnakan hajat mereka, minta dengan Allah Ta'ala. Jadi apa-apa hajat mereka akan beritahu kepada berhala ni, yang mana berhala tu dicipta dalam rupa ataupun dengan dinamakan orang-orang tertentu, Lat, Uzza ataupun nama Yaguth, orang-orang Nasra tu, orang umat Nabi Nuh sembah tu. Jadi itu adalah nama yang mereka letak. Sebab Kristian lah, dia buat patung Nabi Isa, dia kata ni Nabi Isa. Gi Jepun putih ripik sikit, gi India gelap sikit, gi Afrika lagu lain pula. Nabi Isa belaka mereka menamakan, tapi bukan Nabi Isa, tapi nama aja. Jadi itu pergantungan manusia. Jadi Allah Ta'ala menafikan syafaat. Maknanya bila berhadapan dengan Allah Ta'ala di hari yang mana Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi raja, yang ini kerajaan Allah Ta'ala pada hari kiamat ni, tak ada siapa pun yang dapat memberi syafaat di sisi dia melainkan dengan izin dia. Mana syafaat ni ada, tetapi dengan syarat keizinan daripada dia. Allah Ta'ala izinkan, maknanya seperti Allah Ta'ala kata kepada Nabi, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, irfa' ra'saka kul tusma' isfa' tushaffa'. Pada hari kiamat ni, dalam keadaan semua takut pada Allah SWT, sehingga Nabi ni sujud depan Allah Ta'ala tak bengah-bengah. Nabi puji Allah Ta'ala, sebut nama-nama Allah Ta'ala yang mana pada waktu tu baru diilhamkan kepada Nabi untuk puji Allah Ta'ala. Lama Nabi sujud di hadapan Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepala kamu
minta, permintaan kamu akan didengar, berilah syafaat, syafaat kamu akan diterima. Pada waktu itu Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi untuk memberi syafaat. Dia orang yang berhak mendapat syafaat ni orang yang as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Orang yang bertuah mendapat syafaat aku ni pada hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dalam keadaan tulus. Maknanya tidak bercampur, tidak ada syirik dalam hati mereka. Jadi mereka inilah orang yang layak mendapat syafaat Allah SWT. Jadi syafaat itu hanya diterima, hanya diperoleh oleh umat aku, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Itu syarat dia. Wa radiyallahu qawla. Orang yang Allah Ta'ala kenal untuk mendapat syafaat. Jadi syafaat ni ada, kita tidak boleh nafi, tetapi ada dengan syarat. Dia manusia ni dia ada 3 golongan dalam bab syafaat. Golongan yang pertama, ia tolak sama sekali syafaat, tak ada guna. Sebab apa? Sebab syafaat ni amat diperlukan oleh pesalah-pesalah, pendosa-pendosa, pendosa besar, pendosa kecil, memerlukan kepada syafaat. Jadi golongan seperti Khawarij, golongan Mu'tazilah ni dia tak terima lah. Sebab bagi mereka, orang yang melakukan dosa besar ni kafir, ataupun tidak beriman lagi. Khawarij kata orang buat dosa besar ni kafir. Mu'tazilah kata tidak beriman, tidak kafir. Jadi bila tidak beriman, tidak kafir, maka bagi mereka tidak ada syafaat lah. Sebab apa? Sebab bila orang tu buat dosa, hilang nama iman, jadi bila tak ada nama iman, macam mana dapat syafaat? Ini golongan yang melampau dalam tolak syafaat. Satu lagi golongan yang hulu, telajak dalam bab syafaat. Macam mana? Apa jua dosa kita buat, maka ada hamba Allah Ta'ala ni, tak kira lah Nabi ke, malaikat ke, wali ke, habib ke, akan memberi syafaat pada kita. Macam setengah tu orang tu kata, Habib tengoklah saya, supaya ingat nanti di akhirat, nanti kalau terpandai wajah saya di wajah kami di akhirat nanti, maka Habib berilah syafaat untuk kami. Itu telajak tu. Telajak tu. Mana dia kata pada Habib tu? Habib mana tak tahulah, tapi Habib. Maknanya Habib tu, mana keturunan Nabi mutlak dapat memberi syafaat. Tidak. Sebab Allah Ta'ala kata illa biizni, kena dapat izin dia. Jadi izin Allah Ta'ala ni kita tahu mana. Kerana apa? Kerana benda ni gaib. Keizinan ni hanya Allah Ta'ala akan bagi di akhirat. Setara Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, ketika mahsyar tu, golongan yang berdosa ni pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, engkaulah Abul Bashar, berilah, engkaulah bapa pada sekalian manusia, berilah syafaat pada kita ni. Nabi Adam kata, aku ada buat kesalahan. Lepas tu pergi pula jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku ada buat kesalahan. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh kata, aku buat kesalahan. Akhirnya pergi jumpa Nabi SAW. Maknanya kita nak mendapat syafaat ni, kita bukan minta daripada pemberi syafaat. Kita nak dapat syafaat ni kena minta dari Allah. Dan syafaat ni sebenarnya dia satu bentuk rahmat ataupun kasih sayang. Yang ni dari segi asbab kita nak selamat tak cukup. Manusia ni dia balik pada Allah Ta'ala dengan iman dan amal, dengan dosa. Jadi dia balik kepada Allah Ta'ala dengan iman, dengan amal. Kalau amalan dia tu sikit, buku timbangan amal kebaikan dia ringan, maknanya syarat untuk dia selamat tak cukup. Kesalahan lebih banyak daripada kebaikan, syarat untuk dia selamat tak cukup. Pada waktu itulah Allah Ta'ala bermurah hati untuk memaafkan, tapi melalui perantaraan
orang yang memberi syafaat. Sebab asbab untuk kita selamat pada hari itu tak cukup. Semata-mata rahmat dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberi syafaat pada siapa-siapa daripada hamba dia. Allah Ta'ala izinkan kepada mana-mana hamba dia, Nabi ke, wali ke, malaikat ke, untuk memberi syafaat bagi orang yang tak cukup syarat asbab musabab tadi. Amal kebaikan dia tak sempurna, tak cukup. Jadi waktu tu Allah Ta'ala nak memberi rahmat pada kita. Tapi oleh kerana gapo-gapo ni dia berkait dengan sebab musabab, jadi asbab yang Allah Ta'ala nak tunjukkan pada hari itu adalah rahmat dia semata-mata. Maka melalui pemberi syafaat, Nabi ke, orang soleh ke, ibu bapa ke, anak soleh memberi syafaat kepada ayah dia. Allah Ta'ala nak zahirkan. Sebab waktu tu syafaat, waktu tu asbab biasa, yakni asbab amal soleh tak sempurna, maka ada satu lagi asbab, itu rahmat Allah Ta'ala. Jadi dalam bab syafaat ni dia mesti berasaskan kepada pertama rahmat Allah SWT, yang kedua dia tidak boleh bersalah dengan kanun keadilan. Kanun keadilan ni lagu mana? Bila orang itu telah menzalimi diri dia dengan syirik, dan Allah Ta'ala telah menetapkan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, dia tidak akan memaafkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia boleh memaafkan selain daripada itu. Maknanya syarat dia nak dapat syafaat tadi atas hukum keadilan, yang dia orang itu mesti ahli tauhid. Kalau dia tidak ahli tauhid, maka dia tidak akan dapat syafaat. Jadi ahli sunnah mengatakan bahawa syafaat itu adalah Allah Ta'ala nak zahirkan kasih sayang dia ketika mana hamba itu tidak ada lagi asbab untuk dia selamat, kerana amal dia itu tak sempurna. Dan Allah Ta'ala hanya memberi syafaat bila mana tidak bersalah dengan undang-undang keadilan dia. Undang-undang keadilan dia ni, itu orang yang syirik tidak dimaafkan. Orang-orang yang melakukan dosa selain daripada syirik, dia akan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kita memahami syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah Ta'ala, maka kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Tapi cara Al-Quran mengajar pada kita, kita hendaklah berusaha dengan iman dan amal kita. Bukan atas syafaat, tidak. Tak apa ada orang tu, ada orang ni. Bukan cara lagu tu. Quran ni ajar pada kita, man amila salihan min zakarin aw untha. Dia tidak ajar tak apa mu ada nabi boleh tolong kamu. Hak tu atas kehendak, atas rahmat Allah Ta'ala. Hak dia nak zahir. Jadi siapa dapat, kena tunggulah. Hak pentingnya kita berusaha untuk menyempurnakan iman dan amal kita. Dan tidak mesti ada kekurangan daripada pihak kita. Maka ketika itulah kita di hari akhirat tu bergantung pada syafaat Nabi. Tapi nak tahan atas syafaat semata-mata tak boleh. Tidak, dia akan jadi macam golongan, macam Syiah lah. Syiah kata tak apa, asal kita cinta pada Ali boleh masuk syurga. Cinta pada Ali ni mana pasport nak masuk syurga. Kalau kita bawa kertas selah ada tulis cinta pada Ali, boleh masuk syurga. Orang dia buat lagu tu. Bukan buat cerita ni, orang dia buat ni pasport untuk masuk syurga. Kena ada orang tu mengaku Ali tu wali Allah, barulah dia masuk syurga. Itu syafaat palsu dipanggil. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah SWT mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi Allah SWT mengetahui ilmu tentang apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Jadi Allah SWT mengetahui tentang hamba-hamba ni pada waktu dia tulis takdir. Pada waktu Allah Ta'ala mentakdirkan manusia, mencipta manusia, Allah Ta'ala telah mengetahui dah. Ni ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum ni, dia termasuk dalam bab takdir. Maknanya
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah SWT mengetahui perkara terdahulu dan perkara terkemudian. Mana hak terdahulu ni hak ditakdirkanlah. Qadar tu panggil. Qada tu mana pelaksanaan. Yang ni apa hak kita buat. Mana sebelum benda tu berlaku, Allah Ta'ala tahu dah gapo hak dia nak. Maknanya tahun 2023 ni gapo berlaku. Pada 11 bulan 10 pukul 9 pagi esok dia tahu dah. Jadi hak berlaku esok pada pukul sekian-sekian tu memang Allah Ta'ala tahu dah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Begitu juga kaitan dengan ayat syafaat tadi. Orang yang layak yang memberi syafaat ni siapa dia? Allah Ta'ala saja tahu. Orang yang layak memberi syafaat, orang yang layak mendapat syafaat. Jadi kadang-kadang jom beri syafaat ni ataupun orang yang nak pergi sebut nama kita, nak rekomen nama kita pun dia tak kenal pun. Macam kita orang atas kita tak kenal pun. Hak guru kita ni kita kenal lah. Tapi anak dia tu kita tak kenal. Jadi kita tiba-tiba nak terima. Kita nak terima. Jadi orang hak pemegang kabel pun dia tak tahu nama siapa dia hak mari ni. Cuma dia tahu hak ni anak kahwin ni, waris kahwin ni. Kelayakan sebenar dia tak tahu. Tapi Allah Ta'ala dia boleh menentukan syafaat orang itu diterima, syafaat dia orang ditolak sebab dia tahu. Syafi' dengan masyfu' tu. Syafi' ni orang yang boleh tolong, masyfu' ni orang yang perlu pada pertolongan, orang yang perlu pada syafaat. Jadi manusia ni dia sebagai syafi', kadang-kadang masyfu' dia tak kenal. Masyfu' lahu tu, hak dia minta tolong pun dia tak kenal. Jadi itu keterbatasan. Sebab kadang-kadang bila dapat jawatan lah dengan cara kabel tadi, orang besar tanya, ni nama hak demo minta suruh kahwin buh dalam jabatan ni, tak lewat kerja ni. Kalau tahu kahwin tak bubuh nama dia, mana tak puas hati. Jadi kadang-kadang orang tu tertipu dalam bab syafaat. Maknanya orang hak nak diberi pertolongan itu sebenarnya tak layak pun dapat pertolongan, tak cukup syarat, tak ada merit pun. Jadi Allah Ta'ala adil dia dalam bab menerima syafaat ni, mana dia kenal syafi' dengan musyafa'. Orang yang memberi syafaat, orang yang syafaat diterima, orang syafaat ditolak, dia kenal belaka. Itu kesempurnaan ilmu dia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Hadis ni nak memberitahu bahawa manusia itu tidak dapat mencakupi sedikit pun daripada ilmu Allah Ta'ala kecuali hak Allah Ta'ala nak. Maknanya ilmu yang Allah SWT berikan kepada manusia ni adalah ilmu daripada dia. Mimma 'allamakumullah, daripada apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Maknanya kalau kita baca ayat hutan tu, menulis tu mimma 'allamakumullah. Ilmu yang Allah Ta'ala ajar pada kamu, ilmu menulis. Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Ta'ala ajar kepada kita bercakap, menulis. Allah Ta'ala ajar belaka. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Begitu juga dalam bab Allah Ta'ala sebut tentang anjing berburu. Kalau kita boleh jinak ke anjing tadi sehingga dia boleh berburu untuk kita, itu ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maknanya manusia, bila Allah Ta'ala berikan kepada mereka tu ilmu, bukan berarti dia telah mencakupi ilmu Allah Ta'ala. Maknanya dia berkongsi ilmu dengan Allah Ta'ala. Seperti mana kita pun timur bahawa guru dengan anak murid ni, walaupun guru habiskan ilmu pada anak murid dia, biasanya ilmu anak murid ni tak lawan ilmu tu guru. Maknanya manusia aku ia gut. Ni Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah. Maknanya Allah Ta'ala memberi ilmu pada manusia, dia memberi hak dia nak. Hak dia nak saja dia beri. Hak dia tak sewi tak beri. Kemudian manusia ni jangan dia rasa bila dia telah
mengetahui sesuatu berarti dia telah mengetahui segala sesuatu. Tidak. Jadi manusia kena tahu bahawa ilmu dia tu terhad sekadar ya Allah Ta'ala beritahu kepada dia sahaja. Begitu juga dalam bab kita tauhid ni, kita mengenal Allah SWT berdasarkan kepada apa yang Allah SWT cerita tentang diri dia. Nabi sebagai wakil Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang diri Allah Ta'ala, sekadar tu je. Maknanya sifat Allah Ta'ala dia tidak boleh kita nak kiaskan, kita nak bayangkan, tak boleh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala itu mencakupi langit dan bumi. Maknanya pemerintahan Allah Ta'ala disebutkan sebagai kursi ni. Kursi dia tu meliputi langit dan bumi. Kalau kita baca kitab tafsir, kursi ni dia ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kursi ni dengan mana ilmu Allah Ta'ala. Tapi kalau kira ilmu Allah Ta'ala dia ada dah dalam ayat-ayat sebelum pada ni. Jadi macam bulan lah kalau kita kata kursi dengan mana ilmu. Jadi kursi itu dengan mana kursi? Pendapat yang kedua kata kursi ni maknanya kursi lah. Cuma dalam hadis asar Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata kursi ni adalah tempat Allah Ta'ala letak kaki dia. Lagu mana? Tak tahu, gitu. Tempat Allah Ta'ala letak kaki dia. Lepas tu ada kaki. Dia isbatkan dia mari wajah rabbuka. Jadi ayat-ayat tentang sifat ni, tentang sifat Allah Ta'ala diberitahu kepada kita oleh Nabi, diberitahu kepada kita oleh para sahabat. Bila sahabat dengan sanad yang sahih, kita kena terima lah. Tafsir dia wa tafsiruha qira'atuha. Cara kita nak fahamnya baca. Maknanya kita tak boleh nak hurai. Dari segi kaifiat sifat tu, rupa tu belah mana tak tahu. Cuma diberitahu lagu tu, maka kita terimalah. Terima dengan syarat laisa kamitslihi syai'un. Tanpa kita mengatakan serupa dengan sesuatu yang lain. Tanpa kita mengatakan lagu ni rupa dia. Maknanya kita menerima. Menerima seperti yang disebutkan setakat tu sahaja. Jadi kursi ni antara makhluk Allah Ta'ala yang besar juga. Jadi makhluk Allah Ta'ala ni, langit dan bumi itu besar dah. Kursi ni lebih besar lagi. Dan dalam riwayat Tabarani dan lain-lain, Nabi SAW kata mas samawati wal ard fi kursi illa kahalqatin mulqatin fi falatin minal ard. Tidaklah langit dan bumi itu jika dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala ni, melainkan seperti sebentuk cicing yang dilemparkan di padang pasir. Gak sebentuk cicing kita lempar pada pasir ni, dia jatuh, tak jumpa cari. Maknanya kecil benar ni langit dan bumi nisbah pada kursi Allah Ta'ala. Wa mal kursi fil arsi illa kahalqatin mulqatin fi falatin minal ard. Dan tidaklah kursi itu jika dibandingkan dengan arasy, melainkan seperti sebentuk cicing bila dilemparkan di padang pasir. Nisbah dia lagu tu. Untuk kita mudah faham. Maknanya lagu mana rupa kursi, lagu mana rupa arasy tu tak boleh nak dibayangkan pada kita. Hanya diberitahu kepada kita oleh Nabi nisbah kursi dengan langit bumi, kursi dengan arasy, setara tu. Maknanya luar daripada pencapaian ilmu kita. Jadi maknanya di sini manusia perlu gerun kepada Allah SWT kerana pentadbiran dia tu sangat luas. Maknanya di sebalik langit dan bumi ni ada lagi alam, ada lagi zon-zon ciptaan Allah SWT. Seluas-luas tu dengan kursi yang begitu besar, dengan arah yang begitu besar, wala yauduhu hifzuhuma, tidak penat kepada Allah SWT untuk menjaganya, mentadbirnya. Maknanya sebut jaga ni
Mana tadbir dengan tidak terabai. Tadbir dengan sempurna. Orang kata jaga. Kalau jaga tu kita ambil dia jadi jaga, dia tidur tak jaga gitu. Dia kena jaga. Terjaga maknanya selamat daripada benda-benda yang membahayakan, benda-benda yang memudarat. Maknanya kepentingan manusia, kepentingan makhluk tu, segala masalah dia tu terpelihara. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah untuk menjaganya. Maknanya untuk memastikan kemaslahatan semua makhluk ni, makhluk dapat rezeki. Sebab Allah Ta'ala jamin belaka rezeki. Jadi semua tu terjaga. Maknanya tidak terabai, tidak terlupa. Jadi Allah Ta'ala tidak terbeban dengan penciptaan dan pentadbiran. Semua itu mudah bagi Allah SWT. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah maha tinggi lagi maha agung. Mana Allah SWT tinggi mengatasi semua makhluk dia. Allah Ta'ala maha tinggi, maha mulia, maha tinggi satu lagi. Mana semua tu di bawah kehendak dia, kena tunduk bawah dia. Maknanya duduk bawah tu satu, dengan makna Allah Ta'ala lebih tinggi lagi daripada manusia. Kedudukan dia tu tinggi daripada kita, dan dia tinggi daripada kita tu maknanya kita kena tunduk kepada kehendak dia. Macam kita katalah orang atas ni nak supaya kita gini-gini. Kalau kita tak buat, kenalah kita. Maknanya kita terpaksa tunduk. Al-Azim, Allah Ta'ala maha agung, maknanya luar daripada kemampuan kita untuk mengagungkan Allah SWT. Maknanya setara mana kita mengagungkan Allah SWT, Allah SWT lebih agung daripada dapat kita nyatakan keagungan dia. Mana betapa kedainya kita, betapa rendahnya kemampuan yang ada pada kita, sebab semua tu di bawah kehendak Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala lebih tinggi lagi daripada segala makhluk dia ni, langit bumi, daripada kursi, daripada aras, dan dia lebih tinggi lagi daripada tunduk kepada kehendak makhluk dia. Jadi bila begitu, ini menafikan syafaat qahriyah. Syafaat qahriyah maknanya orang musyrik ia beriktikad bahawa Allah SWT terpaksa tunduk kepada orang-orang hak dia sayang. Sedangkan tidak, Allah SWT qahhar. Al-Ali, mana dia tinggi. Al-Azim, dia maha agung daripada dapat kita mengagungkan dia. Walaupun kita dapat puji dia, tapi dia lebih daripada itu lagi, kepujian dia, daripada dapat kita puji. Itu takat itulah. Wa huwal aliyyul azim, tentang ayat kursi ni. Ayat kursi yakni dia buka dengan al-hayyul qayyum, tutup dengan al-aliyyul azim. Tutup dengan ini orang panggil ismul azam. Ismul azam, nama Allah Ta'ala yang agung. Bila kita sebut nama ni dalam kita berdoa, maka mudah Allah SWT perkenalkan kepada kita, sebab kita benar-benar mengakui keagungan, kehebatan dia. Benar-benar kita puji dia, maka mudah pada kita untuk diperkenalkan doa, sebab kita yakin. Tanda kita yakin itu kita sebut nama-nama Allah SWT tadi. Jadi setakat itulah perbincangan kita tentang ayat kursi ni. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.